Pandangan tu banyak, tapi pandangan tak mesti betul. Tapi kalau dah, sebab tu kalau ustaz jadikan pegangannya ialah yang mensyarahkan hadis tu. Hadis-hadis macam ni oleh Sahih Bukhari, dia Imam Ibn Hajar yang cakap, kita pegang. Imam Nawawi cakap, pegang. Kalau dua-dua ni kita kena pegang. Bukan ustaz cakap, tapi Imam Nawawi dengan Ibn Hajar cakap. Kalau macam itulah hidup kita senang. Kalau tidak, susah pening kepala kita. Kan kejap lagi Ustaz Don cakap macam ni, Ustaz Kazim cakap macam lain, ya, Ustaz Badli Shah cakap macam ni, ya, Dr. Mazhar cakap macam ni. Oh, macam tu pening kepala lah. Ya, kita dengar dia cakap tu siapa cakap. Ustaz Don kata dalam Sahih Bukhari, Ibnu Hajar cakap. Itu Ustaz pegang. Bukan Ustaz pegang Ustaz Don. Ustaz pegang cerita Ustaz Don yang diambil daripada kitab tadi. Itulah cerita dia dalam tu. Kalau kita masuk masjid Qabliyah Zuhur tadi, termasuk. Tapi kalau masuk waktu asar, sebab Qabliyah asar tak apa tadi? Tak muakkad tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tu ketika tak ada solat lain, tahiyatul masjid. Ya, tu cerita dia. Ya, jadi delete yang lama-lama punya maklumat tu, pakai maklumat baru. Ya, tuan-tuan. Tapi nanti ada tak ustaz yang mana-mana akan cakap? Ada punya. Kita bukan ustaz tu cakap apa, kita tengok hadis tu cakap apa. Sebab kalau kita asyik nak dengar ustaz ni cakap macam tu susahlah hidup. Jadi yang betul tu ialah, ya, paling senang macam Kak Rozi tadi, dia masuk je website Mufti Wilayah, jadikan benda tu sebagai pegangan, kan, selesailah. Kalau website ustaz ni masuk, itu masuk ini, oh macam mana ni, pening, akhirnya pening langsung tak buat. Ya, tak boleh. Dalam hidup kita kena pegangan. Pegangan tu adalah hadis Nabi, ayat Quran dan fatwa para ulama. Kalau di Malaysia ni yang kita kata tersohor, yang diiktiraf, yang wilayah. Ya, okey, sudahlah. Kan senang tu. Tak payah yang lain-lain. Sebab macam tadilah, ya, pandangan-pandangan tu banyak. Tapi pandangan tak mesti betul. Tapi kalau dah, sebab tu kalau ustaz jadikan pegangannya ialah yang mensyarahkan hadis tu. Hadis-hadis macam ni oleh Sahih Bukhari, dia Imam Ibn Hajar yang cakap, kita pegang. Imam Nawawi cakap, pegang. Kalau dua-dua ni kita kena pegang. Bukan ustaz cakap, tapi Imam Nawawi dengan Ibn Hajar cakap. Kalau macam itulah hidup kita senang. Kalau tidak, susah pening kepala kita. Kan kejap lagi Ustaz Don cakap macam ni, Ustaz Kazim cakap macam lain, ya, Ustaz Badli Shah cakap macam ni, ya, Dr. Mazhar cakap macam ni. Oh, macam tu pening kepala lah. Ya, kita dengar dia cakap tu siapa cakap. Ustaz Don kata dalam Sahih Bukhari, Ibnu Hajar cakap. Itu Ustaz pegang. Bukan Ustaz pegang Ustaz Don. Ustaz pegang cerita Ustaz Don yang diambil daripada kitab tadi. Itulah cerita dia. Dia macam tu tuan-tuan dalam hidup. Ya, okey, ada lain silakan. Bagi betul-betul faham. Ya, nanti apa yang akan datang jangan tanya lagi lah sebab dah faham. Boleh bangun je. Sebab ada cerita dalam Sahih Muslim ketika Nabi khutbah dengan baik-baik. Ni nak jawab soalan Haji Yaakob. Ya, ketika Nabi khutbah, ada seorang badui datang. Badui ni duduk jauh luar Madinah. Dia datang lambat. Bila dia datang lambat, maka dia masuk masjid. Oleh kerana Nabi bagi khutbah, dia terus duduk. Patutnya kan jangan duduk. Betul kan? Jangan duduk, dia duduk. Bila dia duduk, Nabi terpandang kat dia. Nabi pun tanya, dah sembahyang 2 rakaat? Nabi tanya, hal raka'ta raka'atain? Adakah kamu sudah solat 2 rakaat? Ya, dia kata belum. Nabi kata, kum, bangun, solatlah 2 rakaat. Ya, 2 rakaat yang dibuat tu solat apa tu? Tahiyatul masjid lah. Sebab ketika khatib sedang khutbah, tidak ada solat yang dibenarkan melainkan tahiyatul masjid. Masa tu tahiyatul masjid. Boleh tak buat duha? Duha apa benda, dah masuk Zuhur. Khatib dah naik atas mimbar, kan? Khatib tak akan naik atas mimbar melainkan masuk waktu Jumaat, masuk waktu Zuhur. Itu cerita dia. Jadi masa tu tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab walaupun dia nak dengar khutbah Nabi, tapi ni kena pegang. Kalau dia tak, walaupun Nabi suruh, dia tak nak, kita kata, ya, dari segi hukum makruh lah. Ya, pasal walaupun khatib sedang berkhutbah, dia boleh buat 2 rakaat. Tapi janganlah saja-saja pergi depan khatib tu, mayang depan muka khatib tu. Ya, itu nak cari gaduh nama dia. Ya, jadi maknanya carilah tempat-tempat, ya, belakang-belakang apa ke, ya, selesai baru kita masuk. Selesai masalah. Macam itulah cerita dia, tuan-tuan. Jadi jangan faham 2 rakaat tu sebagai 2 rakaat, tapi faham 2 rakaat tu sebagai minimum. Ya, minimum. Ya, macam itulah cerita dia. Ya, macam solat malam kan, ya, ataupun solat siang. Ya, memang ada hadis sebut solat malam tu 2 rakaat, 2 rakaat, kan? Itu yang afdal. Ya, minimum. Tapi kalau dia nak buat lebih daripada 2, macamnya dia nak sekali 4 rakaat. Pernah tak Nabi buat? Nabi pernah buat. Tapi kebiasaan
dua. Itu yang afdal. Kadang-kadang bila Nabi cakap tu, Nabi cerita yang afdal. Ya, kadang-kadang Nabi cerita pada yang umum. Macam mana nak tahu? Kena tengok dia punya interpretation. Kalau tengok terjemahan tak dapat. Perempuan, ini bukan bidang perempuan.